Ni maksudnya jelas lah, maknanya berpindah milik kepada dia. Salah satu cara nak jelas tu, seperti kita eret kau pindah tempat dia tu satu. Salah satunya iaitu dengan cara suka. Tentu dah untuk dia lah suka tu, untuk pembeli lah. Itu maknanya jelas. Jelas menjadi milik, berpindah milik kepada pembeli. Itu maksud sebut yaktalahu. Bukan maksud suruh suka sungguh. Tidak. Suruh suka sungguh. Adalah ulama yang mengatakan memang kena suka sungguh lah. Tetapi oleh kerana bercanggah dengan hadis yang lain, maka jumhur ulama mengatakan suka itu bukan suatu syarat, bukan suatu yang mesti, tetapi ini adalah salah satu tanda bahawa berpindah milik. Sebab itu disebutkan. Saya pun kata kepada Ibnu Abbas, bapa tak boleh lagu tu, bapa tak boleh. Dia kata, kamu tak tengok kau orang duduk jual beli emas, mereka duduk berjual beli dengan emas. Wa ta'amu murja', padahal makanan itu bertangguh. Makanan itu bertangguh. Mana makanan tidak diberi lagi oleh penjual itu, maknanya dia tak ambil lagi, pembeli itu tidak ambil. Tiba-tiba dia jual kepada orang lain. Maknanya katakanlah dia beli makanan ni, susupik ni 100 berah, katakanlah seguning kau, kita kata 100. Dia sudah bayar dah kepada penjual tu. Nak payah cerita ni dulu dengan emas tu apa makna. Dia bayar dah kepada penjual, beri berah tadi ke dia tu 100. Sebelum dia terima berah tu, dia nak jual ke orang lain. Dia jual kepada orang lain. Orang tu pun bagi pitih ke dia, bagi pitih dah ke dia. Bagi pitih dah ke dia. Jual dengan harga berapa? 120 ke, 130 ke, 100 ke, ikutlah. Orang tu beri pitih ke dia. Sedangkan berah tu duduk situ lagi. Ini bermakna pertukaran emas dengan emas. Sebab kita ingat cerita ni. Sebab tu dia kata ya tabaya'una bidzahab. Orang zaman dulu pitih dia tu dalam bentuk emas. Maknanya ini pertukaran emas dengan emas. Bila pertukaran emas dengan emas, hak ni 100, hak ni 120 tak sama, dia jadi riba dah lah. Hak tu ya jadi tak boleh tu. Sebab pada hakikatnya tu kamah dengan emas ni, makanan tak tahu mana, makanan tak boleh lagi. Tapi kalau dia beli beras ni, dia bui dah piti dia 100, lepas tu dia pun ambil, dia pun jual ke orang ni bui piti 100. Itu bukan makna pertukaran emas dengan emas, tukar emas dengan beras. Tak apa lagu tu. Hak tu ya Ibnu Abbas kata tak boleh tu. Sebab dia kata ya tabaya'una bidzahab. Zahab di sini bukan dengan makna piti, umum piti ni. Kalau piti tak apa lagu tu. Kalau piti tak apa. Hak tak bolehnya apa dia? Iaitu emas ni. Dia jadi gitu. Dia jadi hak ni bagi ke dia. Hak tu dia bagi kepada penjual yang pertama 100. Emas tu 100 lah kita kata nilai dia. Duit dinar tu kita kata dinar, dia panggil kalau duit emas ni 1 dinar. Hak ni boleh 120. Sedangkan beras tu duduk situ lagi. Jadi macam pertukaran emas dengan tafadul, orang panggil mutafadilan, yang dengan berlebih kurang. Apabila berlebih kurang tidak sama timbangan dia, sebab yang jadi nilai tidak sama tu sebab timbangan dia tidak sama lah, maka dia jadi riba situ. Tetapi kalau dengan duit boleh ke juga? Tak boleh juga. Ini pendapat Ibnu Abbas. Maknanya alasan dia yang kata tak boleh tu, yang nyatanya pada masa tu sebab emas pada hakikatnya tu kamah dengan emas dengan berlebih kurang tidak sama. Tapi kalau kita sekarang ni sudah tidak guna emas dah, kita guna duit, boleh kah? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Bukan masalah emas tu, masalah tidak terima dulu. Kena terima dulu. Dan Nabi SAW kata kena terima dulu. Sebab kalau kita tak terima dulu, boleh jadi macam-macam. Benda tu tak ada kau, sedangkan kita ambil dah piti dengan orang ni. Benda tu kita tak boleh nak serah. Kita tak pasti lagi. Tuan dia tak jadi jual kau, ataupun hilang kau, benda tu tak boleh nak cari lain, katakanlah. Ataupun orang tu sangat memerlukan kepada makanan tu, kita tak boleh nak bagi sedangkan kita berjanji dengan dia. Tak boleh.
Itu hikmah dia, bukan masalah mah kau tidak mah. Hak kata mah saat ni tu sebab tukar mah tu Ibnu Abbas kata. Ibnu Abbas kata lebih jelas lagi lah nampak tak bolehnya. Sebab tak bolehnya ada dua perkara lah situ. Satunya Nabi SAW larang sebelum terima tu jual. Satunya tukar mah dengan berlebih kurang. Dua perkara ada. Jadi makna berat. Sebab tu Ibnu Abbas tak bui. Hak yang kedua tadi tidak sabit mah, pitih pun tak boleh. Ataupun nak tukar dengan sama makanan pun tak boleh. Kalau selagi tak terima, kita nak jual kau orang lain. Ataupun tidak makanan, di satu pihak benda lain lah. Kita kata pakaian kau apa, tukar dengan makanan tadi. Sebelum kita terima makanan, kita tak boleh jual kepada orang lain. Gitu. Dengan apa cara sekalipun. Tapi Ibnu Abbas ni nampak terikat dengan emas saja. Terikat dengan emas saja. Kalau perak pun lagu tu juga. Kalau perak super juga sebab dia bahan ribawi kan tu. Perak pun bahan ribawi juga. Emas pun bahan ribawi juga. Habis itu lepas tu hak lain-lain ni dia lebih kurang ni. Cumanya ada dalam hadis tadi, sesiapa yang beli makanan jangan dia jual sebelum menerimanya. Ibnu Umar kata, kami dulu beli makanan daripada orang yang bawa dengan kenderaan ni secara borong. Secara borong boleh beli. Inilah hadisnya kata boleh beli secara borong tadi. Tidak mesti kena suka tu. Tak apa secara borong. Apa yang kita kata apa beli secara borong, apa tak bolehnya beli. Kita sekarang ni kita tak apa nampak cerita ni sebab kita guna duit umum, duit. Memang kalau beli dengan duit tak jadi masalah. Borong kau suka kau timbang kau tak jadi masalah. Hak ni borong ni tukar barang dengan barang. Tukar makanan dengan makanan. Misalnya di kalangan dia tukar buah tamar dengan buah tamar. Ni selonggok buah tamar, ni selonggok buah tamar. Dia ni nak jual buah tamar dia kepada hak ni. Jual tu maksudnya tukar. Hak ni nak beli buah tamar dia, hak ni nak beli buah tamar dia. Gitu. Mana kalau secara borong, yang ni tidak, kedua-dua pihak tidak pasti dengan tepat berapakah timbangannya. Hak dia, hak tu pun lagu tu juga. Cuma nampak lebih kurang sama tinggi, sama besar nampak tu longgok tu. Tak apa kalau lagu tu. Tetapi kalau satu pihak tahu dengan jelas hak dia tu 15 apa ni kita kata kemudian 15 suka tu 15 kemudian cupak 15 cupak kita kata. Kalau kita kata dia jelas 15 cupak dia tu, hak ni tak jelas nak tukar tak boleh. Kalau sama-sama tak tahu pakai borong gitu tak apa nak tukar barang tadi walaupun bahan ribawi tak apa, dimaafkan. Tetapi kalau bersuka dia kena sama, kena suka kedua. Tak kira lah nilai dia tu, mutu dia, kualiti dia tidak sama pun tak kira. Sebab apa yang tak kira? Sebab hakikat makanan ni, misalnya kita kata beras nombor 1 kita nyoho sangat tu, grade 1 tu dia putih ya. Kerana putih dia tidak lebih dia. Padahal hakikatnya zatnya tak ada mana. Baik beras hak ni, hak murah tu. Sebab tu dia Nabi tak beri tu lebih kurang sebab kita hakikat dia serupa makanan, maka kenyang belakang. Dari segi zat tu kita dapati hak murah tu lebih banyak lagi. Tetapi orang ni terpedaya. Dia terpedaya dengan comel dia tu tidak patah dengan putihnya. Lepas tu tidak kena basuh banyak kali lah. Kalau tu dia terpedaya, maka jadi mahal. Padahal beras hak merah tu hak lebih berzatnya tapi murah. Jadi kalau kita nak kata sebab hak ni mahal tu sebab apa? Manusia tertipu je sebenarnya mahal. Kalau nak kira hakikatnya kenyang sepotullah hak mana-mana kenyang sepotullah. Hak tu sebab tu dia tak beri tu lebih kurang. Dia kena sama, tak kira mutu tak kira. Sebab anda kata tadi lah. Lepas tu kita kata dah lagu tu tak sama lah nilai dia. Nabi SAW maksud tak saya beri lagu tu lah payah. Berasa lah ni berasa. Walaupun dia tertipu sebenarnya. Dia kata hak ni lebih molek. Sebenarnya tidak lebih molek. Tetapi perasaan dia tu rasa tak sedap lah. Hak aku mahal, hak dia murah tu kan. Dia tak usah guna lagu tu lah, guna duit. Senang. Maksud dia nak bawa orang ke situ.
Tak Syafi'i tukar cara tadi. Dia kata jizafan, sehingga kami pindah daripada tempat dia. Inilah pegangan Syafi'i. Dia pegang dengan zahir hadis, dia pindah daripada tempat. Sebab itulah orang Syafi'i kan, kalau dia jual beli, dia kena heret sikit, heret sikit. Heret sikit. Tetapi akan datang kita akan bincang lagi, ada khiyar majlis. Sejauh mana ke ulama-ulama pakai khiyar majlis itu? Sejauh mana? Khiyar majlis ni maknanya kalau selagi penjual dan pembeli itu masih ada dalam majlis jual beli itu, masing-masing boleh pilih untuk meneruskan jual beli itu ataupun membatalkan. Maka kalau heret pun, apakah tak boleh khiyar? Itu persoalan. Hak tu dalam bab akan datang. Dalam bab akan datang. Mana kira-kiranya nyatalah, maknanya dia ni betul-betul nak jadi hak alik dia. Mari alik dia. Dia pegang dengan hadis mana? Dialah hadisnya. Orang lain kata bukan semua benda, kalau nak heret lagu tu bukan semua benda boleh heret. Kambing kalau beli boleh heret. Kalau tak heret pun tak apa, jelas dah hak kita. Kalau kita beli tanah nak heret lagu mana? Kata dia nak beli rumah nak lagu mana? Buih anak koci itulah ke dia, kata dia. Tak boleh kata gitu saja. Buih anak koci ke dia. Itu maknanya ambil ke dia. Kalau beli motor, tolak sikit motor. Sebab tu dia amalkan lagu tu. Kita perhatikan orang Syafi'i, sebab apa dia buat gitu? Dia pegang dengan hak ni lah, zahir hadis ni. Orang lain kata tidak. Semuanya ini memberi makna, maksud dianya iaitu menyatakan sudah berpindah milik. Berpindah milik ni banyak cara. Berpindah milik ni banyak cara. Tidak semesti dengan mengalihkan benda tu daripada tempat asal, tak mesti. Sesuai dengan benda masing-masing. Sesuai dengan benda masing-masing. Kalau kita tidak pindah pun, kalau katakanlah kita tinggal situ, kita beli, apa kita tinggal situ, kita pergilah, kita tak pindah-pindah pun, duduk situ. Lepas tu kalau lah sekiranya hilang kau apa berlaku kebakaran, kau berlaku apa, siapa dia bertanggungjawab? Ada kena letak atas penjual? Siapa dia suruh tak ambilnya? Kita kata kalau ambil tak ada satu, menyusah ke dia yang pula duk tengok barang tu. Jadi kita lah yang menanggung, tidak ke pembeli yang menanggungnya. Maknanya kita percaya kepada dia, sebab tu kita tinggal kat dia, kita amanah, dia tu amin. Mana dia tu pemegang amanah. Kita nak letak barang sesuatu ni sebab kita percaya dia tu sebagai orang amanah. Sebab tu kita letak. Kita tak boleh minta ganti rugi dengan dia apa benda ni hilang, tak boleh. Sebab kita anggap dia sebagai pemegang amanah. Sebab kita minta orang simpan barang kita. Lepas tu kalau barang tu hilang, kita minta piti balik, tak boleh lah tu. Nyaya lah ke dia. Kita tumpai letak tu pun satu kerja lah. Kalau dia nak ambil upah pun boleh, kalau nak kira. Dia tak ambil ke pemuja dah. Jadi dia tidak bertanggungjawab. Maknanya apabila beli, walaupun tidak alih tempat pun, kira-kira jelas dah tu. Jadi orang lain pakai gitulah. Tidak semesti kena mengalihkan tempat, tapi nak suruh jelas ni, terutama di peringkat permulaan, dia buat gini lah. Dia buat gini. Supaya apa? Takut jadi bala. Apabila masih duduk di tempat penjual lagi, orang yang kata dak, masih dalam tanggungan demo lagi. Dah takut timbul lagu tu. Jadi kalau dia buat kelik ke rumah dia, nak kata tanggungjawab penjual lagu mana, tanggungan penjual lagu mana, demo buat kelik pak rumah dah. Nak suruh nyata gitu. Itu tujuannya supaya tidak timbul perbalahan. Kalau tidak kan adalah orang yang pasal beribal. Kalau tidak beribal, dia cuba fahamlah keadaan dan nak warna dah kita tinggal situ. Tapi ada juga orang nak bertekir, dia nak juga tak balik saja. Jadi dia katalah macam-macam sebab hilang di tempat kamu kau macam-macam. Sebab itu dia suruh alih tu, supaya tidak timbul dah, tidak ada dah punca perbalahan tu. Seterusnya habislah situ. Sebab itulah ada dalam riwayat ni hatta yu'wuhu ila rihalihim, buat balik ke rumah. Seterusnya hak ni, di zaman Marwan bin Al-Hakam. Marwan ni dia jadi gubernur bagi pihak Sayyidina Muawiyah di Madinah. Sebab apa kita kata di Madinah ni, cerita ni bukan semasa dia jadi khalifah. Dia jadi khalifah, dia duduk di Syam, Dimashq. Sebab ada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia duduk di Madinah. Sebab tu peristiwa ni lebih sesuainya ketika dia menjadi gubernur kepada Muawiyah di Madinah.
Kita tidak nak bincang panjang lah, lepas tu jadi lagu mana dari segi sejarah.